آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى. Dan haram dihimpunkan dua perempuan antara keduanya itu nasab atau radha' jika dipardukan salah seorangnya lelaki, nescaya haram nikah antara keduanya. Dan haram ni masalah perempuan-perempuan yang diharamkan kita menikah ni. Dia panggil muharramat. Segala perempuan yang diharamkan itu ada tiga bagai, ada tiga jenis. Itu yang pertama haram dengan sebab nasab, iaitu berketurunan. Yang kedua haram sebab radha', sebab nasab dia ada 7 bagai. Dan haram sebab radha', sebab susuan ini ada 7 juga. Dan yang ketiga dia panggil haram dengan sebab musaharah, berambil-ambilan. Maka itu ada 4 jenis. Itulah 3 sebab dia panggil menjadi mahram. Haram di situ dengan maksud haram berkahwin. Haram tu haram mu'abbad. Dan yang kedua membawa maksud kalau bersentuhan ini tidak membatalkan wudu. Dan haram ni dengan sebab akad lah. Jadi haram ni yang pertama dengan sebab akad, kalau nisbah perkahwinan. Yang kedua haram tu dengan sebab wati, nisbah milik hamba. Kalau hamba dia mempunyai 2 orang, hamba 2 beradik. Ada kak, ada adik. Dua-dua tu dia milik dia dan tidak bersuami. Kurang-kurang dia ni mesti kafir zimmi. Kalau nak boleh setubuh, kalau milik dia tak syarat. Kita memilih hamba sama ada dia atas apa agama, walaupun sudah masuk Islam, tetap dia menjadi hamba sahaya. Bila ada dua beradik lah, hamba perempuan tu, dan masuk Islam, maka halal bagi dia mewati mana-mana satu di antara kedua dia. Kalau dia wati adik, maka haramlah atas dia ni kakak. Begitulah sebalik dia. Itu haram bukan sebab pernikahan, dia haram dengan sebab wati. Tang dia milik, dua-dua boleh lagi. Dua-dua hak mana satu pilihan bagi dia. Dia nak setubuh hak adik pun boleh, dia nak setubuh hak kakak pun boleh. Tapi bila dia dah setubuh, maka dengan sebab setubuh itulah haram dihimpunkan. Itu nisbah bagi hamba. Kalau nisbah bagi orang merdeka, iaitu dengan akad nikah. Semata-mata akad, walaupun tak setubuh lagi. Akad saja nikah, walaupun tak dukul lagi isteri, maka saudara dia ataupun orang yang ada hubungan nasab atau radha' dengan dia ni menjadi haram. Dan haram dihimpunkan, yakni dihimpunkan untuk dijadikan sebagai isteri ataupun untuk didukhul. Kalau nisbah orang merdeka, himpun untuk dijadikan isteri dua-dua. Himpun ni dia melibatkan 2 perkara. Kalau satu orang tak panggil himpun, nikah dengan dia seorang tak apa dak. Himpun nak himpun banyak seorang-seorang. Nikah seorang ya. Kalau nikah 2 ni, 2, 3 ataupun 4. Ni 2 ni kurang-kurang nama himpun lah. Antara kedua ni yang mana antara keduanya, kedua perempuan tadi ni nasab, yakni mempunyai hubungan nasab.
Hubungan nasab ni sama ada dua beradik, sama ada anak menakan dengan apa nama mak menakan, mak dengan anak, cucu dengan tok. Itulah nasab. Atau radha, antara keduanya perempuan itu mempunyai pertalian radha. Radha ni susuan. Kita bicara dah dulu bab susuan. Yang 5 syarat tu. Kalau cukup 5 syarat, maka segala mahram bagi dia tu menjadi haram. Menjadi kalau nasab dia tu. Saudara-saudara dia ada 7 bagai dulu. Macam dalam bab nasab. Yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Orang yang haram dengan sebab susuan itu sebagaimana yang haram dengan sebab perhubungan pertalian persaudaraan nasab keturunan. Lagu mana himpun kaedah dia? Jika difardukan, yakni diandaikan. Fardu ni fardu wa taqdir lah. Diandaikan. Pada yang kata fardu ni buh kata. Buh kata lah, bukan sungguh. Buh kata kalau lah. Andai. Apa tak duk kalau apa? Tuhan pun kata kalau. In kana fihima alihatun illallah. Fasadata. Kalau lah. Tuhan pun kata kalau. Mereka kata duk kalau. Tuhan pun kata kalau. Fardu takdir. Di fardu takdir. Salah seorang daripada 2 perempuan tadi yang ada pertalian nasab atau radha' tu. Salah seorang dia tu laki-laki. Kalaulah seorang laki-laki, seorang lagi perempuan. Antara mereka 2. Nescaya jawab bagi jika haram nikah antara keduanya. Laki yang di fardu takdir dan perempuan tu. Mana kalau kita nak nikah dengan mereka dua-dua. Kalau mereka dua-dua tu seorang laki-laki lah, kita katalah. Mereka boleh nikah. Kalau mereka boleh nikah, maka kita boleh himpun. Tapi kalau mereka tak boleh nikah, maka kita tak boleh himpun. Mana nak ambil dalam satu masa dua-dua tu jadi bini, tak boleh. Tu kaedah dia. Sepupu boleh tak? Sepupu tengok. Kita menikah pula dengan sepupu bini kita. Kalau menikah dengan sepupu kita, tak ada sangkut dengan bini. Menikah dengan sepupu dia. Sepupu sama sepupu boleh nikah. Maka boleh himpun. Masalah kelai cerita lain. Masalah sah kan. Dua-dua menikah sepupu. Ambil orang lain tak apa lagi dia kata. Ni sepupu dia ni yang dia terbakar. Muhung menikah dengan orang lain pun hang terbakar apa tu juga. Dia nak buat alasan. Lepas banyak pandai alasan. Saya kalau dengan orang lain saya boleh terima lagi. Tapi dengan dia ni saya tak boleh. Muhung menikah dengan orang lain pun hang macam tu juga. Dia nak kepada jangan nak menikah lagi. Untuk haram kita nak himpun mereka. Kalau mereka 2 boleh menikah tak? Boleh. Maka boleh himpun. Kalau mereka 2 tak boleh nikah, maka haram himpun. Contoh dia, misal dia, seperti ni misal bagi kata haram nikah. Seorang perempuan dan saudaranya, saudara seorang perempuan yang perempuan, kak dia ataupun adik dia, itu saudara. Mereka dua-dua ni mana boleh nikah. Kita menikah 2 beradik, mana boleh syariat kita. Yang boleh menikah 2 beradik ni syariat Nabi Adam je. Syariat Nabi lain tak boleh. Tapi kalau himpun 2 beradik, bini 2 beradik, ada syariat Nabi Yaqub. Ini syariat Nabi Yaqub. Nabi Yaqub menikah 2 orang. Orang merdeka. Dan hamba sahaya 4 orang. Kata setengah 2 orang. Hamba sahaya Nabi Yaqub. Boleh dengan isteri yang pertama 6 orang anak. Yahuda lah Syamwil. Ada 7 orang. 6 orang. Nikah pula dengan isteri yang kedua. 2 beradik. Adik bini dia. Nabi Yaqub ni dia menikah sepupu. Ada cerita dalam Qisasul Anbiya. Anak Nabi Ishaq. Nabi Ishaq 2 orang. Maklum lah. Satu Yaqub. Nabi Yaqub menikah dengan anak sepupu. Nikah dengan sepupu dia. Boleh 6 orang. Nikah pula. Boleh pula 2 orang. Jadi 8. Bunyamin dengan Nabi Yusuf tu. Mak nombor 2 tu segak pada masa tu ni. Lepas
Itu dengan hamba sahaya lagi 4 orang. Semua 12 orang. Anak Nabi Yaqub. Lepas tu himpun 2 orang. Mereka 2 adik. Nikah akak tu nikah ni. Tak apa syariat dia. Undang-undang masa tu. Kan? Macam Nabi Adam. Kalau tak boleh nikah 2 adik, nak nikah dengan siapa? Ada perempuan mereka ada 21, 23 orang. Kan? Anak Nabi Adam. Lepas tu nikah dengan siapa? Tak ada. Nikah dengan jin. Nikah dengan jin. Khilaf ulama. Kan dulu contoh. Pendapat Imam Ramli dengan Imam Qamuli mengatakan harus boleh. Imam Ibnu Yunus dengan Izzuddin Ibnu Abdissalam mengatakan tak boleh. Salah khilafiyah. Mu'tamad tak boleh. Kau dhaif boleh. Boleh sah di ba'amal pasal ada ulama tarjih menyokong pendapat Imam Qamuli. Antara ada Imam Syihabuddin Ar-Ramli. Boleh. Nikah dengan jin. Bunyan. Boleh. Dah raja-raja dulu nikah. Bulqais tu anak Bunyan tu. Bulqais tu. Pak dia tu menikah dengan puteri jin. Pak dia raja. Bulqais tu sebab tu tentera dia kuat. Orang pun ada, jin pun ada. Mak dia puteri raja. Dalam tafsir sebut. Bulqais boleh kat Nabi Sulaiman. Nah, habis semua boleh kat dia. Nabi Sulaiman. Apa boleh lawan. Tu haram tu. 2 beradik. Atau khalahnya. Khal ni mak saudara. Khalah ni mak saudara sebelah ibu. Mak menakan dia tu dengan mak dia 2 beradik. Sama ada si ibu sebapa atau sebapa atau si ibu. Dia panggil khal. Ya khalati, wahai ibu saudaraku. Wahai mak menakanku. Orang Melayu kata mak ngah hoi. Mak ngah saya ni. Mak lang saya ni. Kita belah pak ke belah mak lang tu. Kan? Arab dah kalau belah mak khal, kalau pak menakan, kalau mak menakan khalah. Kalau belah pak amun, pak menakan. Kalau mak menakan ammah. Kita semacam. Kita hayun semacam ya. Sampai tak tahu ni, sampai kita kena tanya. Belah mak ke belah pak? Arab dah. Khali. Khali ni pak menakan. Lepas tu Nabi panggil Kak Abbas, ya ammi. Dan wahai bapa saudara yang sebapak dengan bapakku. Ammi. Dia panggil Kak Safiyah, ya ammati. Ammati mak menakan. Safiyah bin Syekh Abdul Muttalib. Mak Zubair bin Awam. Panggil ammi, ammati. Bahasa Arab ni khalah. Dicampur sikit. Campur dengan Arab. Kalau tidak, atau bernikah dengan ibu saudara sebelah ibu panjang. Arab punya khalah. Termasuk ammah lah. Min babi ahadithidain. Ni dalam kitab dia sebut mak menakan belah mak ya. Mak menakan belah pak tak sebut. Alamak, penat dulu. Tu masuk sekali lah. Dia panggil min babi iktifak bi ahadithidain. Dia 2 belah, maka sebut sebelah masuk 2 lah. Maka jika dihimpunkan, tafriq pada kata tak boleh ni. Maka jika dihimpunkan, dia kata haram nikah. Kalau menikah juga. Tu dia ramai dengan fa'u tafriq tu. Tafriq ni dia nak tafsil ataupun nak memperincikan lagi masalah secara ijmal. Secara ijmal disebut haram kita menikah menghimpunkan 2 perempuan yang ada pertalian nasab ataupun radha. Kalau himpun juga, ni dia nak perinci sikit. Lah tidak berhenti dekat tu je. Tapi dia nak perinci sikit. Dia panggil fa'u tafriq. Tafriq mufarra'un. Pecahan ataupun memperincikan masalah ijmal. Masuk atas jumlah ni. Jumlah nak perinci lah. Maka ni kita Jawi ni payah tu. Fa tafsil pun maka, fa atah pun maka, fa tafriq pun maka. Semua maka, tak cam. Kena tengok masalah, tahu kata fa apa? Fa tafri'iyah ke? Fa dengan maksud fa ilat ke?
fa jawab ke? Fa maka belaka. Fa'ul fasihah ke? Jawabun an so'alil muqaddarin ke? Banyak dalam kitab tu, kitab Jawi ni, baca sekok-sekok penat. Tapi cara orang dulu mengaji gitu, sekok. Betul lepa tatbik masalah kemah. Satu-satu baca lagu tu, maka yang berderin 20 tahun. Jenuh. Arab satu-satu ni kita tengok masalah lah. Kalau payah kena masuk kaedah nahwu sarab tak boleh lari. Apa tafriq masuk jumlah yang diketahui secara ijmal, dan jumlah yang selepas fa tafriq dia tafsil lah. Al-fa wa dakhilah ala jumlati allati ulima ma hukmuha ijmalan wa ma ba'daha tafsilan. Itu dia kaedah-kaedah lah. Ni cari kitab satu, kitab kaedah-kaedah. Anak murid babalah syarah himpun. Babalah syarah dia buat satu kitab terbaik juga. Tak ada min kaedah-kaedah kan. Kaedah-kaedah. Apa maksud ni? Kitab tu tak ada jual, kena cari nak murid dia. Saya pun putus stit ni. Tak mana, tak tahu kita tengok sekali tu. Lepas tu tak tengok. Lupa. Tahu pun tak ada nak tengok lain kali. Tak ada nak baca. Ini sedap kaedah-kaedah dalam. Maka jika dihimpunkan, himpun dijadikan isteri lah sebab nikah antara keduanya, kedua perempuan dengan satu akad. Satu akad. Boleh dalam masalah fiqh ni. Boleh kita menikah 4 orang dengan satu akad. Boleh. 4 orang menikah sudah. Zaman dulu ada Syekh Abdul Qadir Jailani. 4 orang satu akad. Syekh Abdul Qadir anak tak ramai kan? 12 orang. Semua aulia. Syekh Abdul Qadir Jailani anak 12 orang. Tapi semua jadi wali. Padahal pak dia siapa? Kita tu duduk jadi wali kot. Nah, pak kita pun lebih kurang kita kat. Baik pada kita lah. Tu kan. Sayyidina Husain nikah. Besar Sayyidina Husain kerap cerai 4 nikah 4, cerai 4 nikah 4. Sayyidina Husain ni menikah tak banyak. Dalam 500 orang gitu kan. Anak dia ramai. Sayyidina Husain. Padahal ayah dia pun nak ramai kat. Sayyidina Ali bini 8. Fatimah ada nikah 7 atau 8. Hasan Basri sebut, hamba saya 17. Sab'ata asyarah 17. Anak dia tak ramai. Sayyidina Ali 36 orang. Laki 18, perempuan 18. Dia ada dalam Syama'il ada sebut Muhammad bin Ibrahim min waladi Ali bin Abi Talib. Hadis yang ke-6. Tajuk yang pertama, bab pertama Syama'il. Riwayat. Lepas an Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali bin Abi Talib. Adakah anak Nabi, anak Sayyidina Ali nama Muhammad ada? Bukan anak sekali dengan Fatimah ni. Anak Fatimah 5 ya. 5 orang. Muhsin, Hasan, Sayyidina Hasan sulung, Husain, adik pada tu Muhsin nanti kecil. Lepas tu Ummul Kulsum. Lepas tu Zainab mati. Ummul Kulsum nikah dengan Sayyidina Umar. Boleh anak nama Abdullah. Dah lah anak. Ummul Kulsum nikah hujung. Nikah Sayyidina Umar. Sayyidina Hasan kurang sikit. Al-Hasani kurang sikit. Husain banyak. Sayyidina Hasan dia pecah kot lain. Sayyidina Hasan pun 300 orang kat bini. Berebut ambil barakah cucu Rasulullah. Tu nikah sampai orang murun tak apa. Nikah sat tak apa, bagi ada zuriat. Cerai. Tu yang ramai ni. Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ni orang angkat pedang dia 4 orang tak angkat. Tak nak. Kemah. Tapi dia mewarisi kecantikan Nabi pusat ke kaki. Sayyidina Hasan pusat nak atas. Orang teringat Rasulullah panggil dia 2 beradik tu duduk tepi.
royak para sahabat. Tengok dua tu gabung lah atas dengan bawah. Itulah rupa Rasulullah mewarisi. Adalah hadis dia tak. Nabi Syama'il lah, Nabi Syama'il dah. Itu nikah 4 sedah tu. Bukan zakat 2, nikah 4 sedah dah. Wakil pergi kat dia seorang kan. Wakil tu iman kat nikah, aku nikahkan dikau akan pinangan engkau yang pertama Fatimah binti Abdullah dengan isi kahwinnya RM500 dan akan pinangan engkau yang kedua. Sedah. Mai belah lelaki kata apa? Aku terimalah segalanya dengan mas kahwin yang tersebut. Selesai. Pada tu nak pergi rumah mana dulu? Cabut undi dulu. Bini apa ini kata, "Hai, kami pun mau hak wai." Kena cabut undi. Cabut undi malam tu malam mula nak pergi rumah siapa? Jadi dengan kita bekah bab orang bini banyak payah. Tahulah nanti kita sampai dalam bab qasmi wan nusyuz. Qasmi ni mengatur gilir. Oh susah. Kena kalau kita kerja siang, dia mesti bermalam di rumah isteri tu daripada terbenam matahari sampai subuh. Kena ada rumah bini giliran. Nak keluar pergi kedai pun kena abang ada. Ni abang nak keluar benda ayam kan. Dia tarik. Seish. Mau kena giliran kurang kira nak terbit. Tak bagi, tak boleh keluar. Oh payah. Susah. Nikah banyak. Tambah lagi menikah siang. Bini umur satu tak tahu. Susah. Lagi susah. Banyak selamat. Susah. Mungkin ada masyarakat RM1 je. RM1 sebelah. Ni saya bini banyak. Semua. Nabi kata wasyikuhu ma'ilun. Orang yang walahu zawjat, orang yang bini banyak, falam ya'dil minhu, dia tak berlaku adil. Mungkin nanti esok wasyikuhu ma'ilun. Nabi kata kepala boleh RM1. Mungkin esok orang bincang saya. Tapi tak dah lah nak kata kat kawan lah tu. Tapi tahu kata dia ni bini banyak. Dah banyak syok. Syok lah. Tengok. Dia bini tu orang ni payah nak satu. Ada juga orang boleh himpun tak menggelai. Elok dia mati menggelai. Tu uji hitam bini 4. Anak 40 lebih. Hitam tu tanya peti. Anak dia 40 lebih. Sampai dia pun tak kenal kata anak dia. Mai raya. Ni cik anak siapa? Raya. Ayah tak kenal cik. Anak dia. Dia cerita pun tu. Saya dengar dia balik kata. Kata gelak tu pun tak jam anak punya orang. Pak tua. Tu menikah 4 serentak tak ada masalah apa. Angkat satu nikah, satu angkat boleh. Tapi kalau 4 sedah boleh jadi masalah ni. Kalau nikah asin hak awal sah, nombor 2 tak sah. Tu maklum. Ni masalah nikah kedua-dua. Yalah dua-dua tak boleh pakai. Tu mana dia? Maka jika dihimpunkan antara keduanya, kedua perempuan tadi ni dengan satu akad nikah saja. Jawab pada kata jika tu batal keduanya, tak terpakai kedua-dua. Iza ijtama'a bainal muqtada wal mani' wa libatil mani'. Dalam masa yang sama, perhimpun di antara meluluskan dan juga terhalang, maka dimenangkan sebelah halang. Tak lulus kedua-dua. Dua-dua tak terpakai, seorang tak boleh. Pasal dua-dua dia kalau ada dulu kenyan sah dulu, kenyan tak sah. Atau dengan akad. Dengan dua akad ni mana akad asing-asing. Mula akad yang pertama, kemudian akad yang kedua. Dan jika ni tafriq lagi, maka jika diketahuikan, dia tahu perempuan yang terdahulu akadnya akad perempuan, mana dia tahu hak mana dulu.
bini dia lah, dia menikah, dia angkat 2 kali kan, akad asing. Lepas tu dia tahu dia angkat nikah mana dulu bukan ada catatan kan. Lah dia ada catatan angkat nikah bila jam dia pun di situ. Dulu sorak nikah berharam tak ada. Ya orang dulu ni duduk sini tinggal anak bini pi bangsa tu. Kalau sana bangsa maki kan. Sini Kedah bangsa bukan maki, pi bangsa ni pi merantau cari kerja. Kita pi duk bangsa mana. Dia tengok mana ada nama mana pi duk bangsa belah Pahang. Bukan bangsa tu bangsa. Selangor kalau Selangor bangsa tu maki kan. Ini dah bangsa ni bangsa pi merantau cari kerja. Orang dulu ni macam tu, pi duk tahun tu kerja lama, nikah boleh nak. Lepas tu dia pi bangsa Darling pula, dia kerja. Balik mai sini. Tetap mati pakat berumur mai. Semua dia nak ada. Orang tahu kata nikahnya. Dan dulu pada masa tu mai di Saduk Putrajaya, pak dia bangsa Indun nikah 3 tu. Ada mai minta saya contoh apa selesai paroid kan. Balik mai Malaysia ingat kot. Tak banyak dah, ada balas 4 belah sini. Bini 7. Tu anak jadi ramai. Mati tahun 74. Paroid selesai tahun 2019. Ini banyak keturun jenis cari. Selesai paroid susah. Pak mati tahun 74. Oh, susah. Dia berapa lahir tu? Dia Dia- tahun 74. Dia tahun 74. Tahun dia. Dia last. Lah model. Nah tu masalah. Ni dia menikah ni mana dulu bukan tahu waktu. Nanya ham nikah bila? Aku nak boleh berlelok. Boleh lelok aku wah. Dengan hak ni dia ingatlah mana dulu. Dia kadang-kadang boleh berlaku ke. Dia nak nikah 2 tempat. Dia wakil ke orang. Kalau kita yang pergi angkat nikah, kita tahulah angkat mana dulu. Ni masalah dia kita wakil ke orang. Boleh tak? Boleh. Itu yang jadi masalah ni. Tidak kita dah fikir. Macam mana hang tak boleh tahu nikah hak mana dulu. Hang yang nikah. Masalah wakil. Mana kita tahu dia angkat nikah tu mana? Tanya dia hang angkat nikah bila? Boleh luhuk. Aku pun boleh luhuk. Dia hak mana dulu? Itu yang ni masalah. Kita wakil kawan tu nak nikah, nak bagi juga kan. Orang dulu ni kalau alim dia cara nak pelekoh buat menantu kan. Dia tak acau orang lah. Orang lah alim orang punya pasal kan. Di sini tu orang dulu dia tengok tu yang apa nama dulu. Kadang-kadang pondok tu guru dulu contohnya Tok Wan Panjang kan. Tu Haji Sa'ad tu dia tahu Pak Suhim nak balik, tahu lah ketua menang daya. Dia apa ada turun belah tu juga. Pergi sekat tang Penang tu. Tapi turun tarik main tenang dulu. Tu yang nikah dengan Muak Panjang tu. Yang ramai kat belah orang, 12 orang. Panjang. Tu Panjang pun tu Haji Pak Suhim pun tengok menantu hang alim si Mahmud Juain. Pak Suhim menantu dah semua lah. Orang dia besar. Tu guru apa nama? Tu guru Panjang lah. Panjang duk mengaji kat Abang Baipang dah. Mahmud Juaini kan. Itu Baipang Panjang. Nombor 3 lah. Lagi yang perempuan semua ada nikah tu. Tu dia apa nama lagi belah Pendang tu. Belah Kudu tu. Abang Ustaz terus duk mengaji kat dia. Apa nama? Bekas mufti Ustaz Ahmad Hasan. Ustaz Hasan Ustaz bin Ahmad. Alim lah. Mengaji sekan-sekan tu. Lebih tu lah. Banyak. Abang Baipang dah. Lebih-lebih tu pun syalih lah. Kau tanggap buat menantu. Kadang-kadang nikah juga. Wakil. Yang pergi tu cuma nikah. Tu jadi masalah. Tengok-tengok puak tu. Mak menekan dengan anak menekan. Dia jadi masalah ni. Kita ada fikir macam mana ni. Tak usah ada fikir tahu. Kadang-kadang mak fikir buat tu benda tu mudah. Kadang-kadang mereka buat muskil tu. Jika diketahuikan perempuan yang terdahulu akadnya angkat perempuan dan yang ni padahal tiada dilupakan dia, kan perempuan tu mana dia tahu lah.
Dia tahulah mana akad nikah dulu. Kita ambil terima tadi kira berapa. Aku ni kira lagi pas terima tu tak lama mana bang asang. Aku lepas main tu. Ni dulu tahu mana dulu. Tu yang boleh tahu tu bila tahu kata depa ni ada perhubungan, batal yang keduanya, ni akad yang kedua. Akad yang kedua batal. Akad yang pertama dah sah. Zaman Syekh Arsyad dulu kan nikah dua anak dia perempuan tu. Syekh Arsyad angkat nikah di Mekah. Yang depa di Banjar ni angkat nikah juga. Masa dia pergi Mekah tu dia tinggal anak dia perempuan tu. Syekh Arsyad Banjari dia pergi berumur lah. Dia pergi dalam 20-an gitu kot. Dulu kan awal 20-an dia nikah Syekh Arsyad Banjari. Lepas daripada tu dia pergi mengaji di Mekah. Ngaji di Mekah ni sampai tua. Syekh Arsyad Banjari ni mengaji tak lama mana. Lebih kurang dalam 47 tahun tu. Tak 50 tahun lebih umur. Mesir sah. Mesir sampai sana ulama Mesir kata tu salah mengaji. Nak bagi bagi tak apa. Balik. Syekh Azhar masa alim semua zaman mereka, kamu tak layak menjadi maha guru, kamu hanya layak menjadi mahasiswa, kamu hanya layak menjadi maha guru. Saya kata balik. Masa nak balik tu lepas 5 orang. Sejarah tu lah sebut dia ada kata tak Syekh Daud tak, tapi hak ikut rawi tu dia kata sekali Syekh Daud, Arsyad Banjari, Syekh Arsyad, Syekh Abdul Samad, Syekh Abdul Wahab Bugis, Abdul Rahman Sarawak. Kata seorang Syekh Daud. Dia pula cincin siapa solum tangan. Keadaan elok jadi menentu hukum. Dia boleh tua, Syekh Daud boleh pula. Saradom. Dan Syekh Abdul Rahman Bugis. Sebelum 4 orang lagi jadi saksi. Nikah balik sampai di balik tu lepas bintang Syekh Arsyad lah, balik pergi Kalimantan. Sampai tengok orang buat kenuri anak perempuan dia menikah 40 tahun. Lama mana dia tinggal. Susah. Campur dengan ni lah, dia campur dengan di Indul lah, dia mengaji di Mekah lagi. Yang 47-48 tahun. Dia pergi sana anak dia mungkin dalam dia mengaji bila kecil kan. Pergi sana 30 tahun, anak tu 30 tu. Kau dia tengok nikah raya pun laki dah dua. Dia Arsyad bagi buat selesai guna kaedah falak. Bila guna kaedah falak terdahulu akad Syekh Arsyad Banjari. Lelaki ada di Indon raya saja. Balik mai tu orang bagi dia nikah Syekh Arsyad Banjari walaupun dia tua lah macam tu. 60-an je bulan tapi dia umur banyak 100. Anak-anak dia ni 50 orang lebih Syekh Arsyad Banjari. Yang jadi ulama besar hampir 50 orang. Di kembali jadi ulama besar. Tu itu penuh Indonesia. Keturunan Syekh Arsyad Banjari. Sama belah Banjar tu buat dia semua. Guru abah sekumpul tu lebih berapa dah. Anak-anak dia saja 40 orang di ulama besar. Alim semua. Tu kata ramai. Indonesia tu hasil daripada keturunan Syekh Arsyad Banjari. Dah Husin Kedah lah tu. Husin Kedah, Husin Nasir Mas'udi. Husin Nasir bin Ma'taib bin Mas'udi. Husin bin Nasir, Nasir bin Ma'taib bin Mas'udi bin Arsyad Banjari. Husin, cicit lah. Husin bin Nasir bin Ma'taib bin Mas'udi bin Arsyad Banjari. Mas'udi ni selapis dengan Tok Haji Ishaq. Sebab tu Ma'taib jadi pembantu dia. Cerita banyak lah macam sejarah ni. Tok Haji Ishaq belah pisang ni. Dia kerja Syekh Arsyad. Sekali Syekh Arsyad tapi dia lapis adik. Abdul Samad Palembang ni. Ini Syekh Abdul Samad Palembang. Penuh apa nama penuh Pulau Pisang. Dia buka tahun berapa tahun 1690 lebih.
zaman tu kan dulu dia mai tu ngaji generasi ketiga dah. Lepas daripada Tok Haji Sahak ganti Syekh Ismail, nak dia mati Syekh Ismail, naik Salahuddin Bang Alim sah. Tu cuci ngaji situ 8 tahun semua, tak jauhi saja. Dia balik dia tua lah macam tu. Cuci kata dia orang guru Haji Salahuddin, anak murid Syekh Ahmad Fatali. Dia lapis adik dengan Syekh Ahmad, pergi ngaji Syekh Ahmad lah. Jatah dia kenal dia. Cuci kata tua lah macam tu. Balik hamba ada 2 ekor hitam balik kuat nak mampus. Dah tak nikah. Dia tanya Tok Imam, dia kata ada dulu. Dia kata dia tengok. Dia kata budak ni kata hamba tu panjang turun. Kata dia mati dia. Tak nikah. Ngaji situ. Habis ngaji tu kita jauhi orang ngaji kita Arab Kukui. Orang ngaji sungguh kan. Salahuddin. Dan itu di Sahak tu mengasah dia orang ni lebih ni Mas'udi, dia lebih Mas'udi, Syekh Mas'udi anak Syekh Arsad. Taib tu pembantu dia. Turun mai Penang tu Mak Taib Alim turun sekali Mas'udi. Pula panggil Mas'udi bawa Mas'udi Syekh Mas'udi anak Syekh Arsad punya Mekah. Dia balik mai Tok Haji Sahak kata jom hang teman ku awak lawan Syam. Lawan dengan kerajaan Syam dia pergi 7 orang saja. Dengan Raja Kedah. Satu Kedah ada satu negeri lagi dipanggil negeri Kubang Pasu. Kubang Pasu. Pergi untuk pembebasan Mufti Mai. Cantik tumpanu bawa Tok Haji Sahak sebagai penasihat. Bawa Haji ajak Mas'udi teman sampai sana masuk 2 orang. Raja Syam di Bangkok kata mai 2 ada kami mai 7. Terbit buat tanah tu 7. Syam nak. Pimpin tu keramat. Jarah lah. Nah tu contoh hakikat jadi ni. Dia dahulu tahu kat mana dulu hak kendian batai. Atau dilupakan dia. Ni dia tahu. Dan mula-mula nikah tu dia tahu. Lepas tu tak ada apa lama, tak ada nak pasti lagi isteri kat mana. Lupa. Apa dia ada dilupakan. Dia tahu hak mana dulu, lepas tu dia lupa. Lepas tu nak buat guna hak lupa tu. Dia menikah 2 kali. Hak satu wakil, hak satu dia. Dapat pastilah dia kata dua bini dulu yang dia angkat. Lepas tu dia lupa. Tak ada nak lupa, lepas ni lupa. Nak buat guna dihentikan, dia panggil ditawakufkan. Maksud henti di sini ni tak boleh wati lagi kat mana satu. Nah. Maksud dihentikan makna bukan hukum dia tu terhenti dah, mana henti ni henti daripada wati. Anda akad ada dulu kendian 2 akad lah, mesti ada 2 dulu kendian. Kalau serentak ada 2 tak terpakai. Satu wakil, satu hak dia. 2 tak terpakai. Tepat sama akad, selesai akad tu masa yang sama, 2 tak terpakai. Batal duduk. Ni masalah ada dulu. Bila ada dulu kendian, maka hak terdahulu tu yang sah, hak kendian tu batal. Tapi masalah dia lupa hak mana dulu. Nak buat aku mana? Tawakuf. Dihentikan di tawakuf. Mana henti ni? Dihentikan daripada wati. Sampai bila? Hingga nyata. Maksud nyata di sini iaitu nyata akad mana yang terlebih dahulu. Sampai jelas. Sampai terbukti bahasa Allah kata hak mana yang berlaku dulu akad. Lama mana? Tak tentu. Tawakuf pada 10 tahun 10 tahun. Kalau bini dia dua-dua tu dekat dalam apa penyih dia tak lewat apa dia tak ingat lagi. Tak ingat tunggu. Kita nak buat guna kat bayar mana? Cerai buang. Cerai bang dua-dua tu nikah tu orang. Lehti dah lepas teruk apa. Dia nak bahan tu masalah. Dia tu kata tak apalah 10 tahun pun aku tunggu lah. Dia ada cerita cerdik. Kan cerai buang. Kan. Habis indah tu
Tambah tak ada subuh, sama-sama cerai boleh nikah terus ya. Faham salah lu buat tahu apa. Kau ni tak ada payah apa. Kadang-kadang orang dia buat tahu lu putus 10 tahun tu pula. Anda buat teruk apa? Mai ni motor dah aku nak buat jalan. Buat payah sang. Taklah ni. Depan dah. Dan jika jatuh beserta keduanya. Ni bagi contoh dah. Mana jatuh ni waqa'a yaqa'u ni mana berlaku lah. Terjadi akad tadi ni beserta. Mana beserta ni serentak. Kalaulah akad tu berlaku serentak, macam mana boleh berlaku serentak dalam dua masa? Seperti ia suami tu berwakil pada akad. Ini dia wakil pada terima akad, bagi wakil bagi qabul akad nikah. Satu lagi dia, dan satu dia wakil. Tu yang kata boleh berlaku tu. Kita tak ada keramat. Kalau ulama dulu satu masa boleh ada. Ingat dulu apa nama tu guru Imam Ghazali, Imam Abdul Malik Al-Juwaini. Imam Abdul Malik Al-Juwaini ni dia menjadi imam dua tanah haram. Dia lah imam Masjid Haram, dia lah imam Masjid Nabawi. Imam Haram kan. Mayang Lohok jadi imam Masjid Haram, Mayang Lohok jadi imam Masjid Nabawi. Sebab tu digelar dengan Imamul Haramain. Tu Imam Haramain. Alim dah Imam Haramain. Tengok kitab dia lah. Saya tanya alim Imam Ghazali tu nak murid dia, nombor ujung kitab dia Dirayah ataupun Nihayatul Matraq fi Tahriril Mazhab, 50 jilid dekat. Tanya dia mensyarahkan qaul ashab Syafi'i saja. Hampir 50 jilid. Maharamain tu. Oh, Maharamain. Dia tulis salih tak pada ayat sebut. Pada ayat kata Maharamain ni Imam Lohok dia jadi imam Masjid Nabawi. Lohok juga dia jadi imam di Masjidil Haram. Itulah Imam Haramain. Itu boleh berlaku. Tapi wali-wali Allah ni cerita bab ni kok wali kok mau besok. Wali Allah ni satu pasal ada. Tentu uji usin dulu. Malam yang sama mengajak masjid ni, malam yang sama juga mengajak masjid. Waktu duduk jumpa minum kopi, pada semalam tu memang mengajak kami Syarul Sadikin. Masjid mana? Masjid gua. Hai. Mana ada mengajak simpan 4 mayang maghrib. Sini. Semalam bawa masjid dia mengajak. Aduh. Boleh tak geng-geng pendakwah lah. Satu malam 7 tempat dia sauk betul-betul. Keramat kita kira nak sauk kan. Sendiri. Atau diketahuikan terdahulunya ni akad mana? Ini masalah tadi ni kan, masalah kalau berserentak kita tahu dah. Dan jika jatuh ni tak jawab ni. Tadi habis lah. Tadi dia selesai dah. Kalau angkat yang serentak, batal kedua-dua. Kalau tak tahu hak mana satu, wajib tawakuf sehingga nyata. Ni masalah yang ketiga. Dan jika ni tak ada jawab ni. Dan jika jatuh beserta, yakni berlaku akad tu beserta, yakni serentak antara kedua-dua, lagu mana? Seperti ia suami tu berwakil pada akad, wakil akan orang lain lah pada terima akad. Itu satu masalah. Dah tahu diketahuikan terdahulunya. Dia tahu hak mana dulu. Dan yang ni padahal tiada tertentu yang mana dulu. Dia tak dapat nak pastikan hak mana pula dah dulu. Dia kata atau dia kata ada hak dulu tu ada, tapi hak mana dulu dia tak tahu. Lupa dah tu. Dah lah dia tak tentu, tak pastikan hak mana dulu. Dan yang ni padahal tiada diharapkan ketahuinya. Tak ada harapan lah dia nak tahu hak mana dulu.
Tu masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, atau dijahilkan terdahulu, tak tahu hak mana dulu. Tadi dia tahu, lepas tu tak pasti pula hak mana dulu. Lepas tu tak ada harapan pula dia nak tahu. Atau masalah yang ketiga, dijahilkan, tidak diketahui yang terdahulu. Hak mana dulu? Dulu kemudian dia tak tahu. Dan beserta, boleh jadi beserta, boleh jadi terdahulu. Pasal masa tu dia tak dapat pastikan. Jadi itu mana masalah tu? Batal keduanya, kedua akad pada beberapa surah ini, pada 3 masalah surah. Surah maknawi dengan makna masalah. Mana? Masalah jika beserta atau diketahuikan terdahulu, tiada tertentu dan tiada diharapkan nak tahu. Ataupun masalah yang ketiga, jahil, sama ada dulu ke ataupun serentak. 3 masalah tu dia kata batal keduanya, kedua akad tu pada beberapa surah ini, pada 3 masalah hak belakang ni. Lebih. Dan harus memilih 2 perempuan yang haram dihimpunkan keduanya, kedua perempuan. Ini masalah milik hamba. Tentang masalah milik boleh, tentang masalah dukul ya tak boleh dukul. Kalau dah dukul orang ni, dukul yang pertama, yang kedua jadi haram dah. Dia nak dukul. Tentang memilih tak ada masalah. Dan harus, ini boleh memilih 2 perempuan. Ini memilih oleh seorang sahaja akan 2 perempuan. 2 perempuan mana? Sifat bagi 2 perempuan yang haram dihimpunkan keduanya. Dihimpun pada wati ya maksudnya. Sebab bukan himpun pada nikah, dah hamba. Himpun di sini himpun pada wati. Kalau wati seorang lagi tak boleh. Tentang milik boleh, milik kedua-dua. Maka jika ia sayyid tu watikan salah seorangnya. Kalau dia dah wati, masalah tafriq, masalah ni, masalah milik, boleh milik. Tapi bila dia dah wati salah seorang dia, kalau wati begitu, haramlah, yakni nescaya haramlah yang satunya, yakni yang satu lagi. Seorang lagi tak boleh. Bila dia wati hak adik, kau tak boleh. Kalau dia wati hak anak makan, hak mak makan, tak boleh. Kalau dia milik tu sama ada dengan dia dapat harta ghanimah, ataupun dia beli, ataupun dia dapat sedekah atau berhibah. Sebab hamba ni boleh dimilik melalui pembahagian harta ghanimah ke, ataupun dia pergi beli. Bila dia beli, jadi hak milik dah. Dia tu pula tak ada suami, boleh dia dukul. Tengok dia beli tu kena 2 beradik. Bila dia dukul dah seorang lagi haram. Cuma tang milik. Jadi hamba dia nak jual apa boleh, tak salah. Cuma dia nak setubuh seorang lagi tak boleh. Jadi haramlah yang satunya lagi. Mana haram dia setubuh seorang lagi. Royah pada kata haram tu, hingga haram atasnya atas said yang pertama. Sampai kepada peringkat royah tak boleh setubuh hak seorang lagi tu. Dan dia kata hingga haram atasnya yang pertama, hak dia wati tu. Haram tu dengan dihilangkan miliknya. Milik yang pertama. Tak boleh lah. Royah pada kata tak boleh. Kalau hak yang pertama tu dihilang milik dah sekalipun, hak nombor 2 tetap dia tak boleh setubuh. Macam mana? Dia setubuh, dia ada 2 hamba saya. Bila dia ada 2 saya, dia setubuh dah yang pertama, lepas tu bawa beradik. Bila dia setubuh yang pertama, yang kedua tu hak kok bagi dia tu haram dia setubuh. Haram tu tahap mana? Sampai ke pertama sekalipun hak yang pertama yang dia dah setubuh tu pun dihilangkan milik dia sekalipun.
Lagu mana? Sama ada dia jual ke kan? Sama ada dia jual ataupun dia bagi ke orang hamba tu, tetap hak seorang lagi tu dia tak boleh setubuh. Sampai pangkat tu. Oh, macam tu. Dia tak apalah, ni tak jadi milik dia dah. Dah. Walaupun jual kat orang lah. Jual kat orang lain dah hamba tu sekali tu. Lepas ni dia tak boleh. Tak boleh dah. Hak tu ada di rumah dia, dia tak jual, tak boleh setubuh kak. Sebab dia dah setubuh dah. Kawan tu. Tu royah tu. Yang lagi. Atau dengan dikahwinkan dia kan yang pertama tu. Ataupun dia bagi menikah dengan orang lain. Boleh? Boleh. Dia milik. Kan lepas pada milik, lepas pada tu kawan tu mai duk kecek dia dah bagi nikah dengan aku kadar bini. Tak marah-marah aku. Balas. Tak apa, hang bagi nikah dengan aku kan. Dia bagi menikah. Bila dia menikah tak masalah istibrak, memang kena istibrak. Istibrak ni bahasa kita kata iddah lah kalau orang Merdeka. Istibrak. Kayak istibrak apa nama ni? Cincin tu. Istibrak kayak dah iddah bagi hamba. Dia bagi istibrak. Kalau dia ada setubuh hamba tu, tiba-tiba dia bagi milik kepada orang yang lain. Orang lain nak setubuh pula. Dia kena istibrak. Istibrak hamba setengah orang Merdeka. Kalau orang Merdeka kena beriddah 3 kali suci, maka hamba kena 2 kali. Mana boleh 1,5. Dan kalau iddah dia iddah dengan bulan, bukan mesti sebulan setengah, iaitu jadi percukupkan jadi 2 bulan. Tapi Imam Syafi'i kata sunat bagi jadi 3 juga. Ikut macam orang Merdeka sunat lah, tapi sekurang-kurang wajib kena 2 kali bersuci. Baru boleh suami dia setubuh. Bila dia bagi nikah, tetap jadi hamba dia. Daripada tu dia bagi menikah dengan orang lain. Menikah dengan orang lain kena istibrak dulu lah. Dia tak boleh sentuh perempuan tu selama mana. Lepas daripada tu baru boleh nikah dengan orang. Bukan sama-sama semalam subuh esok pergi nikah, nak boleh gitu. Dia kena istibrak dulu lah. Tetap walaupun dia jadi bini orang dah, hamba hak dia dukhul tu, tetap kak dia tu tuan dia tak boleh setubuh kak. Atau di kitabah akan dia akan yang pertama kitabah, mana dia angkat kitabah. Dia ada 2 hamba, yang mana dia setubuh hak adik ataupun dia setubuh hak kak lah kan. Kemudian dia jadikan hak kak tu sebagai hamba kitabah, hamba mukatab. Tahu hamba mukatab? Guna hamba mukatab? Jaminan untuk bebas. Buat guna? Dia berlayak kumpul duit. Dia hamba kitabah ni, hamba yang diangkat kitabah, iaitu hamba yang diangkat pembebasan diri dengan bayaran, iaitu sekurang-kurang dia 2 nujumain. Dalam mazhab Syafi'i kena 2 kali bayaran dalam 2 masa. Dia angkat kitabah. Dia angkat kitabah diberi masa selama berapa tahun? Kita kata 2 tahun. Tahun yang pertama 5,000, tahun yang kedua 5,000. Maka bila dia mampu langsaikan bayaran dalam masa yang ditetapkan, maka automatik dia jadi merdeka. Jadi merdeka bila dia masa kita angkat kitabah tu, dia tak boleh dah nak ni dia jadi bebas tengah. Mana biar kena lepas dia pergi buat kerja cari duit. Nak dukul pun tak boleh dah. Masa angkat kitabah tak boleh. Dia jadi tunggu masa nak merdeka. Tambah mukatab pada perempuan, mukatabah. Yang kat kitabah, mana kitabah ni tunggu masa nak merdeka lah. Bila dia bayaran, tetap hak kak tu dia tak boleh setubuh. Walaupun hak adik tu dia jadi hamba mukatab. Betul nak buat guna. Ambil mukatab hak adik tu dah setubuh kak tu teruskanlah bersetubuh. Adik tu kan tak apa payah dia buat penikah. Dan jika dimilikkan salah seorangnya, ada 2 hamba, dia ada 2 hamba. Seorang dia milik,
Hak satu lagi, dan berkahwin ia akan yang satunya. Boleh ke dia nikah dengan hamba dah? Mana dia ada hamba seorang je. Lepas daripada tu dia pergi menikah dengan hamba seorang lagi. Tengok-tengok lepas tu dua beradi. Tu maksud dia. Bukanlah dia ada dua hamba. Hamba tu dia milik, satu lagi dia pergi menikah dengan hamba dia. Mana boleh? Salah gitu. Ini masalah dia menikah dengan hamba orang. Adik-adik. Yang lepas dua beradi. Boleh ke orang merdeka menikah dengan hamba? Mana boleh? Betul? Mana ini? Orang merdeka mana boleh kahwin dengan orang yang hamba sahaya? Kita orang merdeka tak boleh nikah dengan sahaya, tak boleh. Betul. Dia kata menikah gina memang tak boleh, tapi dibolehkan kalau cukup 4 syarat. Mana tunggu depan? Mana dia? Tunggu lagi depan. Mana syarat nikah dengan saya? Dan saya tak boleh kita orang merdeka ni menikah dengan saya, kecuali beberapa masalah. Salah satu dia masalah lemah. Orang merdeka tak ada, dia musafir, bini tak bawa. Bila sampai di satu tempat, dia sudah tak mampu nak mengekang nafsu dia, dan takut berlaku zina, dia bawa adik. Orang merdeka tak ada, yang ada hamba sahaya saja. Dan hamba sahaya tu pula bukan hamba yang kitabiah, dia dah Islam, tak ada suami. Kita ni cari dah orang merdeka tak ada, ataupun ada mahai nak mafui. Hamba tu boleh 200 boleh. Tu yang boleh tu kita dah, kalau bini tu ada mana boleh. Dia menikah tang lain. Ada 2 beradik. Mana? Di rumah tu hamba kita. Tu dia kata tu, dan berkahwin ia akan yang satunya. Jadi guru pula dia tengok, pipi menikah tengok, lah kena kok dia. Jawab pada kata apa nama, jika dimilik salah seorang dan berkahwin akan satunya, jawab dia halal, yakni nescaya halal yang dikahwinnya. Yakni halal di sini halal waqti lah. Yang dikahwin tiada yang dimiliknya, yakni tiada halal waqti akan sahaya yang dimiliknya. Sebab dan dia kuat lagi, dia panggil ibahah dengan sebab nikah itu lebih kuat daripada ibahah dengan sebab milik. Sebab hamba dia tu, hamba isteri dia tu bukan hamba milik dia. Kalau di dalam milik dia tu, itu kuat milik yamin daripada nikah. Kata nikah tak sah. Ni masalah dia menikah dengan hamba orang. Dia nikah dengan hamba orang, dia mempemilik itu berbanding ibahah. Mana ibahah tu harus wati dengan sebab kahwin tu lebih kuat daripada ibahah dengan sebab milik. Itu ilat dia. Jadi bila dia berkahwin dengan hamba sahaya orang, maka jadi halal wati dengan sebab dia kahwin tu. Manakala hamba dia yang dia milik tadi ni tak boleh wati. Kalau dia dah tak wati dah, kalau dia wati dah, ni hak nikah baru tak boleh. Mungkin dia jadi tak sah. Tapi di sini dia rayah. Dan jika sudah diwatikan dia kan hal yang dimiliki itu sekalipun, rayah pada kata tiada halal wati walaupun dia dah dukul sekalipun. Umum. Walaupun sebelum tu dia ada dukul dah hamba tu. Masa dia duduk di tempat dia, pi tang lain dia nikah. Bukan kena kak hamba dia. Bila dia tengok dia kata ni kak saya. Sudah. Tak apalah, hamba tu tetap serta hamba. Cuma saja dia tak boleh dukul dah. Ini bini baru hamba ni. Jadi bini tak ada masalah apa lah. Sebab apa? Dia jadi tak halal hak dia milik untuk dia setubuh. Jadi halal hamba sahaya yang dia kahwin tu. Kerana ibahah. Ibahah ni mengharuskan. Maksud mengharuskan wati tu dengan nikah itu. Yang ni dengan sebab akad nikah tu terlebih kuat daripada ibahah. Jadi dengan sebab harus wati dengan milik, dengan sebab milik. Dalam bab ibahah ni dia pemenang sebelah nikah tu lebih kuat. Sebab itulah ibahah
dengan sebab atau dengan jalan milik ia menjadi dhaif, maka hamba sahaya dia tu dia tak boleh wati dah, tetaplah status duk hamba situ lah. Jadi Dia 4 syarat yang boleh nikah dengan hamba ni Ustaz. Hamba dia sendiri milik tu pun boleh juga. mana boleh. Hamba ni orang nak nikah apa? Dia milik dah. Ada 4 syarat tu yang kata dia dalam keadaan dia Mana boleh dia nikah dengan hamba dia? Tak boleh juga. Nikah hamba orang lah. hamba orang. Hamba dia tak boleh. Hamba dia nikah banyak Dia dah dah milik milik. dah. Hmm. Milik tu lebih kuat daripada nikah lagi. Kalau kita ada hamba kita, kita nak nikah dengan dia boleh tak? Nak nikah buat apa? Dia dah milik dia. Dia milik lagi kuat. Milik ni nak jual dia boleh, nak setubuh boleh. Kalau nikah tak setubuh ya. Tak boleh. Nikah dia milik manfaat. Kalau milik ya dia milik ain. Bukan cakap boleh hak tu ya. Kali-kali dengan nak jual pun boleh. Tu dia milik yamin dia lebih kuat. Bila milik nikah, dia milik manfaat. Benda ni bukan semua kita milik ain, ada milik manfaat. Dan sewa. Kita sewa kan? Sewa apa? Sewa rumah ataupun sewa kereta. Kita memilih harta tu, tapi bukan milik ain, milik manfaat. Waktu kita sewa, tuan rumah tak boleh main tu. Ni rumah aku. Tengkor aku sewa. Yang tu codong tak tahu hantar rumah pun. Awak keluar geran, kau cerita geran. Dia awak keluar geran, awak keluar matlain badarin kan. Masalah, aku jual manfaat. Sewa rumah ni duduk, guna rumah tu. Sewa kereta, kita boleh naik pergi mana? Tuan yang main nak ambil tak boleh kalau sebelum habis tempoh sewa. Sebab tu bila kita sewa rumah nak ambil tak boleh kalau masih dalam tempoh. Sebab tu nak sewa dia tak boleh. Sewa itlak, sewa dalam tempoh berapa tahun. Kalau ada rumah kena akad setiap tahun. Kalau kita tak akad setiap tahun, tu payah kita nak ambil. Tak boleh sebab dia masih memiliki manfaat. Itu banyak orang buat sewa tak kena. Kita jenuh akad mengarut Itu yang sembang akad kan bayar apa ni. Aku teruskan sewa lagi selama 10 buat bisa kontrak. Tak ada salah. Mulut dia pun kan suruh pergi pemati stand. Dia bak pun. Bila cukup tempoh kita tak sama-sama senang. Tapi kalau kita tak sebut tempoh nak amat tak boleh. Banyak orang ni dia pandai sewa kan. Tapi bak ijarah dia tak beri. Ijarah. Ada ijaratul ain, ada ijarah bizimmah lah kan. Dia banyak cerita ijaratul ain, ijaratul zimmah apa semua. Bak ijarah. Jalan. Ingat masalah ijarah. Sewa ataupun upah. Sewa rumah apa ni masalah itu. Dia milik manfaat. Dalam tempoh akad kita tu kita tak boleh nak menguasai dia sebab dia yang memiliki manfaat benda tu. Habis sewa dia jadi kat kita balik dah kita tuan. Masa tu boleh kita rentah terus. Masa dia jadi milik, dia memiliki manfaat, masa tu harap kita terus walaupun harta tu hak kita. Tak milik lain, milik manfaat lain. Bila faham istilah milik ain dengan milik manfaat, dia tu habaq rumah dia tahu lah. Serodong masuk pun dia kena minta izin dulu. Minta rumah dia serodong masuk ikut tanya. Mana boleh gitu. Sewa ni pun kadang-kadang tu benda-benda rosak bukan taksir, dia suruh kita yang sewa ganti. Ni pun satu lagi dul. Manis gua kata ni sekok lagi dul. Tak berti lah bermuamalat. Tahu. Kalau nak sewa lambat ada modal kena buat sewa. Apalah ada tiba sewa tapi bab ijarah kena okey. Tidak ada muamalat silap pula jadi salah. Jadi salah dosa salah muamalat macam salah ibadat juga. Tu jadi kata tu halim pak nafah tu juga kan yang halim pak nafah dia.
Banyak orang tak peduli bab amalan, lebih kurang tak apa. Semayang tak kena Allah, dia makatib. Siapa tu? Tuhan nampak neraka tu tak? Bukan muamalat. Betul-betul neraka lah, pipi tu neraka. Tak ada lah. Salah muamalat, neraka kan tu. Banyak. Bab muamalat. Tak ambil kisah mana. Itu duk betul orang merapu ke orang. Beli motor kat di hutang tu borak dia. Tak tahu nak tampak. Buat kemas tu. Banyak je tu. Ceramah dah kepi sangat. Tak habis nak lambak tu. Tak pandai apa. Ibarat bohak terbakar kau kadang-kadang. Buat kemas tu benda ni. Jadi tak kan. Hutang je beli hutang tak reti beza. Takrif pun tak sama. Dah reti dah takrif. Tamliku syai' ala an yarada mislahu. Dengan hutang perlu qardin jarra naf'an. Beza riba. Semua nak pakai riba, kita kata tak riba, ada kata kita kata riba halal. Kepala otak. Saya mampu ijma' ulama riba tu haram. Dia tak faham masalah ni. Jadi habis lawa. Tu orang kata confident. Aduh. Ilmu kita sampai ke orang kita tak faham. Jangan tengok benda itu terjadi. Lagi dia tak ada apa, handshake guling kok. Tambah orang kat dia. Pun telefon, kita yang bodoh. Jadi lalak. Banyak muamalat gitu punya. Kita nak bengang kepala nak difaham muamalat payah. Nipa cik. Syarah buat sedap ni. Tu habis tu masalah tu. Masalah milik dengan milik manfaat dengan milik ain. Dan harus bagi orang yang merdeka berkahwin 4 orang perempuan. Saya tengok ni. Lupa. Nikah sahaya. Tak dan tengok begitu. Kata marah lupa, kita habis lupa. Bab nikah ni harus ni nisbah bagi lelaki-lelaki. Ikut bagi suami. Kalau suami tu title dia sahaya, maka dia takat dua.
Walaupun dia menikah tu tak cara lah. Kalau kata orang laki-laki tu orang merdeka, walaupun bini dia sahaya, dia akibat belah laki-laki. Nikah 4 ni. Dan harus bagi orang yang merdeka berkahwin 4 orang. Sama ada berkahwin 4 orang tu sekaligus ataupun berperingkat. Mana dalam satu-satu masa dia memiliki 4 isteri, ataupun dia mempunyai 4 isteri lah. Kalau bahasa fikah dia tak pergi milih. Boleh tak milih manfaat tak jalan majah lah. Mana kata dia mempunyai 4 isteri dalam satu masa, harus boleh. Tak ada jadi masalah syariat kita ni. Khawarij ya 7 Nabi tak ada masalah. Itu dia panggil khususiah. Khususiah Rasulullah ni, Rasulullah nikah di berapa pun. Lepas tu Nabi dalam satu tempoh saja Nabi ada 9 isteri tu. 9 isteri Nabi semua 12 ni ulama kata yang kekal suami isteri sampai mati. Adapun Nabi cerai, ramai lah. Ada Nabi basuh pinang tak jadi pun ada. Ada masalah yang Nabi cerai pun ada. Lebih kurang Nabi cerai ni 14 ke 17 orang tu. Mana? Dah ada dengar 12 orang. Tuwfi an Rasulillah an tis'i niswatin. Wafat Rasulullah meninggalkan 9 isteri. Isteri Nabi meninggal dulu daripada Nabi 3 orang. 3 orang. Yang meninggal dulu. Yang baki ni semua meninggal kendian sekali. Ada banyak orang contoh dalam tarikh panjang contoh lah. Itu khususiah bagi Nabi. Jadi kata turut sunnah hentam Nabi ni 9. Bukan sunnah tu ada khususiah. Mana perbuatan Nabi ni ada benda yang khususiah. Mana khususiah ni Rasulullah jawab lebar, kita tak lebar. Macam imra'atun wahabat nafsaha, perempuan yang menghibah diri Nabi je boleh. Betul Nabi berkahwin dengan seorang perempuan nama Ramlah bintu Umayyah kan? Ataupun Ramlah bintu Jahshin, isteri Nabi nikah di Ja'ranah yang meninggal tu kan. Masa tahun selepas daripada tahun Umrah Qadha tahun ke-6 Nabi kahwin di situlah. Dia hebah diri dia. Dia hebah diri ni jadi bini. Tak boleh. Umpama ni saya serah, saya hebah diri. Boleh. Dia banyak khususiah. Seronok macam ni. Lega banyak kita je. Tak tahu tu. Ada kata Juwairi. Ada silap lah masalah tu. Itu khususiah tertentu bagi Nabi. Dan dalam kitab Khususiyati Rasul dia ada beberapa jenis khususiah. Yang pertama khususiah bagi Nabi, tidak bagi umat. Yang kedua khususiah Nabi sekali dengan umat. Yang ada khususiah tertentu bagi Nabi sahaja, kita tak boleh. Ada khususiah sekali-sekali dengan kita boleh. Itu banyak khususiah. Kita tumpang Rasulullah tu banyak. Istimewa tu sebab Nabi, tapi kita umat yang boleh istimewa dengan sebab kita umat Nabi Muhammad. Umat lain tak dapat. Banyak khususiah. Cari kitab Khususiyati Rasul Imam Qustullani, Imam Muhammad bin Ahmad Al-Qustullani. Tak ada rejek, tak ada rejek apa Khususiyati Rasul. Dah Tak tahu. ada. Dia tak nak khususiyati Rasul. Ni Yahanana khususiyah tak ada. Kitab-kitab tu ada khususiah bagi Nabi, nak tahu istimewa Nabi ni, tahu tak? Itu dicerita habis. Khususiah ni keistimewaan. Itu Syekh Nurdin baca ni di Dirang 24 tahun yang lalu lah. Khususiah 4 tahun lepas masa tu dia kuat baca kitab. Dah kurang. Dia mudah kuat itu. Dia baru mai. Dia mai tahun 98 ke dah.
tahun 2000 tu saya mula pergi. Zaman tu tak ada orang, tak pernah ada. Memang majlis kitab ni. Salah satu kitab dia tu Khususiyat Rasul. Memang Kustulani sedap bahasa ni. Itu dia bahas semua mujizat Nabi-Nabi Rasulin semua ada kat Nabi kita. Malah ada kat Nabi kita power pada ada kat Nabi lain. Dalam Khususiyat Rasul bahasa dia sedap. Imam Kustulani. Imam Kustulani ni dia syarah Bukhari pada ada. Cari dalam tu lah, tu dia ada Khususiyat Rasul tu. Dia cakap Nabi je boleh nikah 4. Kita tekat nikah lebih daripada 4 dalam satu masa. Kita orang merdeka ni tekat 4 dah dalam satu masa. Dan bagi sahaya ni iktibar suami lah. Dan yang mub'ad, kalau milih hamba tak apa, banyak mana tak apa. Dia ada hamba 100 orang, boleh dukhul semua boleh. Tak masalah, hamba dia tak ada limit. Kalau bini orang merdeka jadikan dipanggil title sebagai isteri, dekat 4 je. Paling maksimal 4. Kadang-kadang satu banyak kan. Satu banyak, yang kedua sikit. 3 jarang. 4 kadang-kadang. Kadang-kadang lama sekali orang kita dengar kawan ni bini 4. Anda dalam dia. Dan bagi sahaya, yakni suami, iktibar belah suamilah, orang-orang ni maknanya suamilah. Dia kira tentang suami, bini tak kira. Kalau bini tu hamba pun boleh buka 4 kan? Sebab apa? Bukan tentang bini tu, iktibar belah lelaki. Suami dia tu merdeka ke tak? Bini tak sedut kira dia merdeka ke tak? Dia nak iktibar 4 ke 2. Kalau hamba sahaya, orang lelaki-lelaki sahaya, dia tekat 2 lah. Hamba pun boleh menikah 2 walaupun hamba orang. Tak padangan tuan je mau makan tu. Dia tak wayar tuan. Tidak, saya bawa dia tak kuat. Mana boleh salam. Tu kalau dia hamba sahaya dia boleh menikah. Kalau tuan dia izin lah. Kalau tuan dia tak izin, tak ada. Tuan izin tak izin ni pun ada juga bahasan yang kita fikah. Orang yang ada hamba sahaya harus dia tegah hamba dia daripada berkahwin. Boleh? Kita mau pergi nikah, boleh? Kan? Tu ulama fikah kata antara orang yang separuh binatang separuh manusia, makna separuh binatang boleh dijual beli seperti barang, dan separuh manusia hukum taklif tak terangkat, semayang puasa kena juga kan. Pun kita boleh tahan, apatah lagi kalau kita belah binatang tak cari pasangan. Ni berkata belah burung tu kukuk, cok aja berkukuk jantan tu ibu tak ada. Haram. Mana haram ah? Itu pun satu merapu juga. Banyak orang tahan kita belah burung tak cari ibu dia. Yang tuan 4 kali nikah. Burung duk keruk dia kata galak apa, burung tu duk mati hang. Mana nak haram ke tu? Kita fikah disebut hamba kita boleh tahan tegah dia bila menikah, apatah lagi binatang. Boleh. Jadi banyak macam-macam dia. Bagi tang mana dia tu? Kena tanya agak depa ambil kitab mana. Tidak. Kalau ada kitab ada kita tengok. Dan yang mub'ad hamba sahaya termasuk juga hamba yang mub'ad. Ni suami dia lah. Mub'ad ni setengah merdeka, setengah tak merdeka. Takat 2 perempuan jua, 2 perempuan saja, maka tidaklah lebih lah. Kalau dia tu suami tu masih lagi hamba, maka dia takat 2 aja. Kalau suami dia tu orang merdeka, boleh berkahwin sampai 4 orang, walaupun 2 sahaya, 2 orang merdeka. Dan saya pun boleh baca iktibar belah suami 4 dengan 2 tu. Habis insyaAllah tu.
Maka jika lebih daripada 4, mana jika berkahwin lebih daripada 4, lebih daripada 4 tu pada yang merdeka, yang ni nisbah bagi orang yang merdeka. Jadi 4 ni tak boleh lah. Kan kita ijma' 4. Kalau pada mazhab Zahiri dulu boleh nikah sampai 16 orang. Tapi menyalahi ijma'. An fankihu ma taba lakum minan nisa masna. Apa makna masna? Kalimah masna tu kalimah apa? Itu bahas Quran. Masna apa? Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Sebab Tuhan tak kata isnain, Tuhan tak kata salasah, Tuhan tak kata arba'ah. Tuhan sebut dengan masna wa sulas wa ruba'. Gina. Kalau masna tu isnain. Dia masna ni kalimah apa tu? Dia kalimah dalam bab apa nahu. Kalau ada guna Quran, dia panggil udul. Udul lah, kenapa ngaji bab udul lah? Asal dia udul ni duduk dalam bab Bismillahirrahmanirrahim yang sorif Anjima' wazin adilan Bismi ma'arifatin Rafid wajmatan Wal wasfuqat kumilah. Dalam bab Bismillahirrahmanirrahim yang sorif udul dan asyai daripada apa nama Amarah menjadi Umar. Umar tu udul lah. Satu, yang kedua ialah dia alamiah. Sebab tu tak boleh baca an Umari. Ada agak orang baca ceramah an Umar ibn al-Khattab. Kita macam nak tepi weh tuli. Mana boleh. Sebab kalimah Umar ni dia ada dua ilah. Kadang-kadang ismul lazila yang sharif, dia isim mufrad, dia tetap juga dia nasab apa nama dia jar dengan fathah. Sebab ismul lazila yang sharif. Sebab tu kena baca Umar, boleh baca dua ya, Umara dengan Umar. Kalau Umaru ketika rafa', Umara ketika nasab dan ketika khafat. Tak boleh baca an Umari. Sebab apa? Sebab ismul lazila yang sharif. Dia isim mufrad. Dia panggil isim mufrad dijad dengan fathah sebab ismul lazila yang sharif. Kadang dia nak tampai ismul lazila yang sharif, letih. Namun ni dia Quran ni dia tak boleh lari dia kaedah nak musarat dah ni. Tak ada nak musarat nak faham ke mana. Kaedah ismul lazila yang sharif Umar. Udul situ. Yang kedua alamiah. Dia kuat tu ada dua. Ada ismul lazila yang sharif ijma'. Dia panggil sirah muntahan Jumaat ni dia tanah punya. Dia jar dengan fathah wajur rabbil fathati ma la yang sharif ma lam yudaf aw yakub ala abadi. Senang aja talfiah. Dijarkan ismul lazila yang sharif dengan fathah sebab isim mufrad. Batu'an Umar bin al-Khattabi. Ini tak ada masalah. Lepas tu dia menurut bagi mudhaf dia ada tempat mudhaf ni dia. Lepas tu jangan ibni. Kadang-kadang nahu pun tak tahu hala punca tafsir Quran dia Quran. Udul makna daripada masna tu isnain. Mana isnain ni bukan dua-dua. Dia pun kira dua-dua empat. Wasulas 3 6 campak 4 10 waruba' 4 18. Mazhab Zahiri 18 boleh nikah. Kenyang kat dia lah. Ijma' sahabat-sahabat Nabi ni, ketua-ketua kabilah dulu ni, Aus Khazraj, banyak bini 10. Paling kurang bini 10. Semua bini hebat-hebat. Bila masuk Islam dia Nabi kata kelas ambil takat 4 6. Itu kelas elok. Itu nama apa? Seorang sahabat. Nabi bagi kat dia harta rampasan perang baju. Sampai apa nama Ansar Ansar hati kat dia tu. Dia orang Madinah juga lah. Tapi dia
Dia sikit Islam ketua kabilah. Habis bin Aqra. Habis bin Aqra ni bini 10. Habis bin Aqra bini 10, anak jantan dia 20 orang tu. Dia pergi rumah Nabi duduk mana cucu dia kata, ya Rasulullah SAW, saya anak 10 orang jantan saja, cuma tak pernah dukung, tak pernah. Nabi kata tak apalah, nak baca mana, kasih sayang mai daripada sini. Hang tak ada dalam perut hang. Takkan hang ingat kalau hang tak ada, Tuhan pun tak ada kat hang. Banyak. Habis bin Aqra. Itu nikah bini 10. Oh, ini 10. Zaman-zaman Nabi main Madinah tu, ketua-ketua kabilah bini 10. Nabi suruh soal. Tinggal bang, kelas ambil 4 saja. Tu ijma'. Tak ada lebih tu di sini. Kita kena tengok qarinah. Sulas tu 3-3, mana apa makna 2-2? Apa makna 3-3? Apa makna 4? 4 lain, 4 lain. Bahasa Melayu kan. Bukan 4 siku lipat. 4 dah. Boleh jawab soalan kuis. Kuis pekah. Terima kasih. 3-3 orang nak 3-3. Maksud 3-3, 2-2 ni mana dalam sentiasa masa dia sentiasa berbini 2. Mati seorang, nikah bagi cukup 2. Kalau cerai, dia menikah bagi cukup 2. Cerai 2, menikah 2. Sentiap masa dia maintain, dia berbini 2. Itu panggil 2-2. Kalau 3-3, dia sentiasa beristeri 3. Kalau isteri dia mati, dia akan menikah bagi cukup 3. 4 tak tak? Dia 3 kan? Dia bila-bila pun 3. Mati ke bini ataupun cerai, dia akan menjadi 3. Dalam 4-4 ni, bila masa ada 4 lah. Bila dia cerai ke, bini mati ke, dia akan nikah bagi cukup 4. Dia panggil 4-4. Itu makna berubah. Bukan 4-4 campur 4-4 tu jadi 8. Megah betul. Dia panggil udul. Dah nahu. Dah lawah nahu sorak. Tak tahu. Tak nak nikah. Dia jadi sesat tu. Dan Quran pun tak tengok tafsir. Tak tengok tafsiran mu'tabar. Dia kira dia boleh bahasa Arab sikit, boleh fahamnya. Itu jadi sesat lah. Buat tadabbur ni. Ha? Tadabbur. Tadabbur Quran time. Dia ingat senang nak faham Quran. Quran ni habis-habis tak ada kita nak seperti tafsir kena alim 17 ilmu. Nang sorak pun lepas keparik ngeluh. Macam mana nak faham Quran? Payah Quran. Ingat terjemah tu boleh hang. Ya. Mengaji cukup kakak 17 pun nak penimbala lagi. Ulum Quran pun sudah dah semua kepala. Tak ingat. Tiba-tiba ilmu lagu tu tak ada. Boleh perasan kata pandai tafsir. Pelik orang lah. Nung sorak mana tak mengaji. Kalau dia baca terjemah tu, terjemah pun tak kenal. Kadang min silah dia pergi terjemah. Banyak Quran ni banyak silah. Silah ni dalam lughah nahu dia panggil zaidah. Dia panggil zaidah li taqwiyatil amil. Kadang-kadang zaidah fi ta'diyah. Dalam kaedah nahu dia tak ada terjemah. Macam contohlah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru ke akan segala yang baru. Pasal akan. Dah lah. Pasal apa terjemah akan tak kata bagi. Pasal lam di situ lah dia panggil lam zaidah. Sebab lam zaidah. Sebab apa main zaidah? Dia panggil zaidah li taqwiyatil amal, ataupun dia panggil zaidah li taqdiyah. Sebab mukhalafah wazan mufa'alah dia asal dari kalimah fi'il. Bila fi'il dia masdar, dia tak beramal sebagaimana dia mufa'alah tu dia isim. Dia masdar jenis isim. Yang jenis menasakkan maf'ul itu fi'il. Isim tak menasakkan, tapi disebabkan dia masdar daripada fi'il, maka dia beramal sebagaimana amal fi'il. Tetapi beramal tak kuat, dia panggil far'un fil amal, bukan
bukan aslul fi amal. Lepas tu dia kena bantu dengan huruf jar. Sebab dia tak boleh terjemuh. Zaidah, dia panggil zaidah fi ta'dir, untuk menjadikan hawadis tu jadi maf'ul. Kaedah nombor sorak belum. Ajar betang geram tengok buat tu duduk ni. Binang itu tu pun tak faham tu bawa patah. Susah. Murat-murat. Nampak sikit pun berat. Oh, urai kami. Macam lah. Jadi macam-macam fahaman terbit tu. Mencoba ikut saluran agama bagi syarat. Tapi sesat. Sesat orang awam. Rosak. Jual tulan dah dapat ni tiba habis. Batal pada sekaliannya itu kalau orang sahaya atau orang merdeka menikah lebih pada 4 dengan satu akad, batal semua. Kalau si laki-laki suami tu dia masih lagi title dia ni sebagai hamba lebih daripada 2, batal semua dengan satu akad lah. Atau pada satu akad atau pada 2 akad. Kalau pada 2 akad pun macam masalah terlepasnya lah. Maka hukum bagi lebih daripada 4 nisbah merdeka ataupun lebih daripada 2 nisbah hamba sahaya pada masalah 2 akad tu seperti telah terdahulu sebutnya. Ada lepas dia sebut tadi kan, mana yang akad dulu tu dah sah. Mana akad kemudian tu tidak sah. Kalau tak tahu hak mana dulu, tawakuf. Lupa hak mana dulu, tawakuf. Macam masalah kita baca lah, tak salah. Kita rujuk situ balik lah. Dia pun tak perjelas lah, sebab dia baru sebut ni. Mana sebut tak mana? Pada bicara, pada membahas akan berhimpun antara 2 saudara perempuan dan seumpama saudara perempuan. Dan halal, yakni halal nikah umpama saudara perempuan bagi isteri. Jadi kata tak boleh. Ni pasal kata boleh pula. Tak habis lagi ayat dia tu. Dan halal, yakni halal nikah umpama saudara perempuan bagi isteri. Mana menikah dengan kaibat atau dengan khalahnya, khalah isteri, maknakan isteri. Dan isteri yang lebih daripada 4 ataupun nikah lebih daripada 4. Dan isteri yang lebih daripada 4. Apa maksud isteri lebih daripada 4? Dia kata tak boleh nikah lebih daripada 4. Ni macam mana pula lebih daripada 4? Mana ni? Dan halal umpama saudara perempuan bagi isteri atau khalahnya dan isteri yang lebih daripada 4. Kata halal jika pada iddah bain. Salah gila. Ini masalah. Kita dah berkahwin, orang yang dah berkahwin dengan isteri dia, kemudian dia bercerai dengan isteri tu, masih lagi di dalam iddah tetapi iddah bain. Maka boleh tak nanti habis iddah isteri dia untuk dia kahwin dengan saudara bagi isteri dia. Ataupun orang yang menikah 4, tiba-tiba dia menceraikan seorang isteri, dia nak menikah pula seorang lagi, boleh tak? Tengok, kalau dia ceraikan dalam iddah raj'i, maka kena tunggu habis iddah. Masalah ni sahaja perempuan, lelaki-lelaki yang wajib beriddah. Kalau tidak, orang lelaki-lelaki kadang iddah kan, cerai dengan bini dia, nikah pergi. Sebab apa? Lelah tu dia nikah anak 2 lah, dia cerai dengan bini dia kan. Anak seorang dia cerai. Macam apa nama,
Ada kayuh lah ni. Ambil kes dia kau cerai apa kayuh. Hantar angin. Ha. Wah, Amboi, kayuh lebih daripada Betul macam lah, bangunan. betul. Teruk boleh orang lain cerai main berapa ratus orang ni nyau. Aku suka hampa cerai ni kau. Aduh. Lebih korang jadi macam ni pinin ni kata nikah sengat-sengat beranak ingat atas bulan tu kata sorok yang abang nikah sengat jadi gitu kalau lah cerai gitu nikah dalam iddah raj'i dia cerai dalam iddah raj'i dia nak pergi nikah dengan kau kepada bini dia tu kena habis iddah dia kalau iddah tolak bain apa dia lah iddah balik cerai minggu ni, minggu depan menikah engkau. Boleh? Sebab apa? Sebab isteri dah sudah iddah bain. Bain ni putus yang tidak ada harapan untuk kembali. Kalau nak nikah balik, kena tak baru. Macam orang asin. Dia bagaikan orang asin pokok sebut. Kalau iddah raj'iyah, dia masih lagi hukum isteri. Tu sini ni, orang nikah 4. Dia cerai bini salah seorang dia. Tu dia nak pergi nikah seorang lagi. Boleh tak? Kalau iddah bain, boleh. Kalau iddah raj'i tak boleh. Sebab dia masih lagi ada bini 4. Takat 4 je yang kita boleh kan. Pada tu kita nak pergi tambah lagi jadi 5 tak boleh. Kalau iddah bain, tak apa. Iddah bain dia kira macam baru 3 masa tu. Walaupun masih dalam iddah. Iddah dia. Sebab iddah bain wajib bagi saraan. Orang nikah bain, cerai bain, wajib sarak. Siapa tak wajib? Oh, tanya kita lah. Dia beza antara iddah bain dengan raj'i ni ada 7 masalah. Salah satu dia bab nafkah. Bab nafkah. Orang perempuan yang diceraikan dalam iddah raj'i wajib bagi nafkah. Apa nafkah? Makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Habis iddah, itu sebab dia. Tapi kalau orang yang bercerai iddah tolak bain, tak wajib nafkah. Cerai hari ni esok, itu suka hang nak makan guna. Kan? Baju cari, pergi beli ke diri. Nak cerai sangat. Dia tak sama, dia ada 7. Lebih kurang lah 7-6 masalah. Beza di antara iddah raj'i dengan iddah bain. Ini salah satu dia. Tambah tolak macam kalau iddah bain tak boleh tambah. Dia cerai tolak bain. Adakah tolak bain tak boleh tambah? Ada. Bain sughra. Apa bain sughra? Tolak bain sughra ada 2 masalah ya. Ramai ada 2. Kalau raj'i senang, kalau raj'i dah tolak gitu. Cerai, tolakkan nikah, tak kata apa bagi orang satu. Raj'i ini dalam masa tempoh iddah, bila masa saja ada boleh rujuk. Iddah bain tak boleh. Itu satu beza lah. Kan dia ada 7, kalau tak silap 7 lah kat itu. Kalau bagi Qasim sebut. Bain sughra. Bain tu. Bila bain sughra. Bain sughra ada 2 masalah ya. Orang bercerai bain sughra, bain kubra tolak 3. Bain sughra ada 2 masalah. Masalah yang pertama bain sughra, pernikahan yang sebelum wati, tak ada wati pergi cerai bain. Tapi dia tak ada iddah. Dia ada bain, dia ada iddah. Ada bain yang tidak beriddah. Allah dah dah bawa ni. Nikah takkan tak tahu ni boleh cucu lah. Walau nak baiklah tu. Tak jauh buat bagi ingat, tak buat betul dia tak ingat. Kami dulu ngaji tu Haji Umar Arwah. Dia rajin tanya tu sampai masalah dia sekat. Ni kalau kawan ni rupa-rupanya bila kita ngaji tu kita ingat. Saya hantar mana dia bubuh saya tu saya ingat baiklah. Haji Umar saya tak Arwah lah. Jangan cerita mai kalau lepa buat lagu ni. Ada lepa main cerita kat aku dia. Sampai kelas masalah dia sekat saya tanya tu semula dia ingat. Tapi kalau masalah dia tak buat tu, kita kena tengok kita lagi. Tu umuh kita atas kita ingat. Saya ingatlah Haji Umar dia tarik dia lain sikit. Syok macam lah. Orang tertua.
Baca dia hang baca. Aku nak dengar. Itu saya kena baca. Ha. Orang Mekah dulu nak awet baca tu aku dengar lah. Kok mana aku nak kita kena untuk aku ni. Terus dia jawab. Ya saya baca. Baca iriskan. Ha, ang taswid lah. Saya pergi kat Jumaat ni tu. Pergi cek saya pergi syarah. Pergi kat Jumaat kau saya syarah. Baca, baca. Ha, ni lagu mana ni? Ni atas sama ni. Ni hang ada syarah tu tu. Dia semua syarah. Kalau bisa kena aku tu, ambil tahu dia ada tak wala penat. Ha, ngaji arwah apa mak dia buat tu dia pegang saya apa mak. Jadi tak ada ni tu. Hang baca penat ni. Tak penat. Baca. Hang urai. So tak ada sekat tanya. Macam mana ni? Surah masalah taswid lah. Di rumah. Tak sama lah cara kaedah dia tu dia yakin tu. Mau gay orang kita tu. Ada medan kita itu nak dia orang ni pula. Oh, kita seorang kena dulu. Bain sughra ada dua masalah. Masalah yang pertama, putih tak dia rujuk. Kalau dia ekor ni tak tumbuh lagi, tiba-tiba bercerai. Tak dia rujuk apa tak. Nafkah lagi tak lekat lah. Yang kedua, bain sughra khulu. Terus tolak. Kalau bercerai melalui dia bagi kata kat bini dia, kalau hang boleh bagi kat aku 20,000 jatuh tolak satu. Bini dia tak apa, nak habis lah. Ai ada cash juta kan. Nak cek pun boleh, nak transfer pun boleh. Dia kata dia lah, kalau cerai buta aku tu kena cari 20,000 pula nak merah lah. Dah hang tak mau kat aku, kadang-kadang orang perempuan tak mau kat lelaki, dia kaya. Kan, dah you nak cek kosong tu dah. Dia guna sombong dia tu. Ai pasal berlaku gitu. Saya tahu sampai kat saya tu saya tahu. Dia punya sombong kan. Ni dah dikunik. Laki tu 24 gas lagi. Dia main dah lah. Dia panggil dalam talbisu iblis. Ada 9 jenis setan rumah tangga nama. Ada tak ada? Talbisu iblis. Iblis ni dia ada 9 jenis. Bawah iblis besar. Untuk dia panggil walahan ada iblis tugas lebih kurang pun dia ni jabatan pendidikan, jabatan tahanan. Betul lah, dia ada orang-orang dia. Ikan iblis lah semua, iblis besar. Dia adalah talbisul iblis. Kalau iblis lagu ni nak panggil dia, kita nak lawan dia guna dalam kita jauhi terbaik ni dah. Pergi cari. Dia takkan nombor ubah. Saya boleh kita tu pun ada murid tu Haji Rahman Al-Jarumi. Pak tu Tajudin nak buat dah. Jawi. Jadi tak bahasan, Tak ada rasa tu. dia ada talbisu iblis, dia ada taflisu iblis. Kita Arab taflisu iblis, Ibnu Arabi saya bisa bagi dah. Ibnu Arabi dah. Apa? Ibnu Arabi dia bentuk syair. Tak rasa payah nak mampu. Susah. Kau jangan jemeh ya. Talfisu iblis, cara nak membenggerakkan iblis. Oh sedap Ibnu Arabi. Saya bagi talbisu iblis. Tu imam ni dah ada kitab Jawi. Talbisu iblis. Bukan Arab. Ibnu Jauzi tu. Contoh dulu setan rumah tangga ni. Dia bini dia pangkat besar, kaya lagi, dia kata agak lelaki dia, mau you ceraikan I, banyak mana you nak ambil cek kosong. Terus dia bagi hidup, mau cerai dia kata apa. Lagi dia kata kalau hang boleh bagi kat aku apa nama 400,000, dia tu tolak satu. Bini dia kata 400,000 I tak heran lah. Dia tu tolak, tembus tolak. Jadi beredah lah kalau lepas tu bisa bersetubuh. Lama mana? Edah sama je. Kalau masih lagi
dia tak mengandung, maka dikira iddah kalau masih lagi kedatangan haid 3 bulan suci. Dalam tempoh tu dia tak boleh nikah dengan orang. Lelaki dia nak rujuk balik pun tak boleh. Walaupun talak satu. Sebab kolok. Sebab khulaq dia termasuk dalam talak bain. Dia panggil bain sughra. Dia kalau nikah balik boleh lah. Sebab iddah dia kaedah orang. Tak mau mana bayar. Ha? Tak bulung ada pun tak Dia bayar. takut tak lapang. Dia dapat 100,000, guna 100,000 menikah. Nah, ada 300,000. Ni orang kaya dia tak heran. Duit bilion-bilion. Dia heran. Oh, tetap. Bilion. Bilion. Tak ada heran. Kau ingat Pak Sumit ni. Dia kata nak bagi boleh duit banyak. Sebab guna tu. Lepas nak ajak mentah. Ilmu ni. Baik, kalau dia tak bisa nak orang kaya, dia tak boleh tahan. Mana boleh pergi sehasta dia dah. Kita minta tu betul lah 250,000. Boleh 4 orang jadi jutawan betul tak? Saya ada gelap kiki sengap betul apa tak kata. Tu kuih tu kok mana ni kita tak faham. Sumit. Banyak tu. Mengidik banyak boleh kan payah tu lah. Kita ambil ilmu ni. Bagi kemas tete dia kata berak dengan satu hasta. Mana lah tahan lepas tu je lah. Alah minta cerai, minta seorang 250,000 nikah 4 kali 15 juta lah. Buat holok saya gelak tengah pasu. Tak lari masalah nikah kan. Lepas ingat dulu dah. Nampak orang ni tak 250,000 kecil ya. Kita besar ni tak, kalau mau tak Bukhari 250,000 selagi gigi ya. Banyak ayat khuluk ayat dia. Habis tu dia pergi tolak bini 4 cerai seorang, iddah raj'i, maka dia tak boleh nikah lagi sehingga habis iddah tu. Tapi kalau iddah bain boleh. Tu yang kata isteri lebih daripada 4 tu. Bukan mana 4 juga, tapi pada surah nampak lebih daripada 4. Hakikat 4 kan. Bahas tu dah tutui kita. Macam tu dia nikah dengan mak menekan bini dia pun. Dia nak masuk muda dia dari bini dia kan. Tengok lagi cerai dengan bini dia. Nikah dengan masuk kalau dia cerai dengan tolak bain, maka iddah tak habis untuk nikah dengan mak menekan bini. Tu je lah. Tapi kalau iddah raj'i tak boleh lah. Kena habis iddah boleh nikah. Kalau lelaki tu ada iddah kat sini kan. Kalau nikah 4 ni. Itu yang orang lelaki ada iddah untuk berkahwin. Mana orang minta ni dulu dah tulis. Kalau mesti ada. Dah apa dah lelaki kan? Ha? Dah apa dah lelaki kan? Ada buat ke Muhammad lah. Tu lah. Orang nak nikah seorang ni. Habis bercerai, Nabi Aidah baru boleh isi borang lain tu. Karut. Macam-macam. Ini disiap. Itu yang orang nak pergi siam tu. Disiap lah. Itu lah. Berpayah. Payah tu juga saya nikah. Takut dalam negara dia pasal awang dia doa lah. Jadi tu payah. Yang anak masalah tu Ba'idah. Masalah Ba'idah. Ba'idah. Dia punya nota tak ingat. Oh. Ba'idah. Ba'idah lelaki saat. Kan? Salah.
Ada dua masalah yang orang lelaki-lelaki beriddah. Masalah yang iddah raj'iyah tu satu. Yang lain disebut ni mana? Wa kharaja biha ar-rajulu fala 'iddata 'alayhi qalu illa fi halatayn. Masalah beriddah ni hanya pada perempuan. Tetapi ada juga masalah yang beriddah ke atas lelaki-lelaki. Ada dua masalah. Al-ula ma idza kana ma'ahu imra'atun wa talaqaha raj'iyan wa arada tazawwuj biman la yajuzu jam'uha ma'aha ka ukhtiha. Ya, masalah ni. Salah dia menikah, dia bercerai dengan seorang isteri, tetapi yang mana dia nak berkahwin dengan perempuan yang haram dia himpun sekali dengan bini dia. Tu kena tunai dah raj'i lah. Tu yang kedua, maka iza ma'u arba'u zawjat fatalaqa wahidatan minhun raj'iyan. Dia cerai seorang daripada isteri dia dengan talaq raj'i. Au ara أو أراد التزوج بخامسة فلا يجوز له ذلك في حالتين المذكورتين إلى بعد انقضاء العدة. Ini aja orang lelaki-lelaki yang wajib beriddah. Itu masalah nak menghimpunkan isteri yang ada hubungan mahram ataupun radha' dengan bekas isteri dia, sedangkan dia bercerai dalam talak raj'i. Dan yang kedua, masalah orang nak nikah lebih pada 4 dan dia bercerai isteri dia seorang tu, talak raj'i. Kalau cerai mati tak apa, tak ada harapan nak datang balik kan. Bini mati orang ni esok nikah ni. Walaupun bini dia baru mati kan, bini 4, bini tua mati, dia nikah bini 4. Bila mati tu boleh nikah dah esok tu dengan orang ni. Sebab tu dia bain tu mati dah. Mati takkan ada kemungkinan datang balik kot. Tak tiga pun ni tak ada harapan nak Itu bain. Kalau 3 lagi kuat lah. So perempuan dia bain surah, kalau bain kubra lagi. Nampak apa gugur. Dia banyak juga masalah bersangkut. 7 masalah atas sini. Beza antara raj'iyah dengan bain. Salah satu lah. Habis. Kerana iddah raj'iyah itu pada hukum isteri. Mana hukum semacam lagi berstatus isteri. Nafkah apa semua. Kena kata. Cuma yang haram atas dia ni wati sahaja. Lain masih jalan seperti biasa. Masih lagi boleh beristeri. Ya. Kemudian kita akan sambung. Dan apabila ditolak oleh yang merdeka 3 talak dan saya yang membuat 2 talak, sama ada talaknya dahulu daripada wati atau sudah wati, tiada halal baginya isteri yang ditolaknya itu hingga berkahwin. Ya, ni kita panggil Cina buta kan, ataupun dalam istilah kita panggil muhallil. Tanqih zawjan ghayra dalam Quran, berkahwin dengan suami yang lain. Ini syarat masalah Cina buta lah ni kita panggil. Bahasan dia tak pernah panjang sini. Dia nak tengok bahasan panjang, tengok dalam kitab Asadul Mu'arif. Asadul Mu'arif li qatli Taisil Musta'ab, Syekh Qadir Mandili. Dia rawat Abdul Ghani Fikri. Abdul Ghani Fikri ni dia Wahabi. Dia buat kitab Taisul Musta'ab, kambing, bapa kambing yang diminta pinjam. Bat Cina buta ada rawat. Tak boleh. Tolak 3 lah. Kira 1 pula kalau sekaligus dalam tu. Apa bagi kat Syekh Kadir Mekah. Kalau kata Tok Guru ni tahu Syekh Kadir ni dia mengajar sedap. Dia tulis kitab apa sedap. Satu kelebihan Allah bagi Syekh Qadir Mandiri. Dia terang kitab sedap, mengajar sedap. Dia mengajar ramai pada guru dia ni. Pada dengan Syekh Qadir ramai nak buat. Kalau ini 1,000 nak buat. Dia ngaji kat pada tak ramai gitu. Sebab sakit pada nak faham pada kalam dia tinggi. Syekh Qadir banyak sedap, tulis kitab sedap.
Itu bila ada satu kitab Wahabi kerang nama Abdul Ghani Fikri. Nama kitab ada Taisul Musta'ar. Tais tu bapak kambing Musta'ar yang diminta pinjam. Saya dia buka tengok tu dia rak daripada awal. Empat mazhab dia, empat mazhab. Dia buat nama kitab dia Asadul Mu'ar. Dia Qatri Taisul Musta'ar. Sedap tajuk dah. Bukan isi kitab tu yatinah. Tang tajuk Syekh Kadir balas lah. Tajuk kitab dia balas lah. Kitab kawan tu bapak kambing yang diminta pinjam. Syekh Kadir karang kitab singa yang diberi pinjam untuk membunuh bapak kambing yang diminta pinjam. Oh, tang tajuk Syekh Kadir balas lah. Kadir jadi sedap lah orang Wahabi. Kitab dia banyak orang Wahabi. Cari kitab Syekh Kadir sedap. Permata yang bagus pun dia sinaran matahari lagi. Banyak kita Syekh Kadir ni buat Wahabi. Kita Israful Muslimin bijawazil qira'ah wa usuli sawabiha ilal amwat. Harus kita membaca Quran atas kubur sampai pahala zikir pada bahas Pak Mus'ab ni sedap. Syekh Kadir sedap. Banyak kita Syekh Kadir bicara. Banyak ada poin-poin yang tu dia banyak ada min istilah fiqh buah-buah dan Syekh Kadir. Syekh Kadir kalau buat Wahabi ni ruwat. Sedap. Tak mazhab, adakah wajib bermazhab atau haram bermazhab? Kita tak ada bahasan bab Wahabi. Tak ada. Nak belah lah. Tak siasah dan loteri. Mana je. Redu minta lepas rumah banyak ni nak Syekh Kadir. Dah lah ngaji sikit dulu. Kita Syekh Kadir. Ya minta kat apa pun saya abang. Saya minta tak cara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubika min hali alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu cari taman kita asal rumah. Ada di rumah ni. Sino butol tak bahasan. Tiba Bapak Wahabi tengah-tengah. Nampak turut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah kata baca Quran pahala sampai. Nak kata dah sedap.